Okey, baik. Kita sambung ya. Saya minta maaf, sebabnya sekarang ni saya rekod menggunakan, Webex. Okey, Webex. Bila dalam Webex ini, dia jadi, 30 minit dia automatik, berhenti. Okey, 30 minit dia automatik berhenti sebabnya tak ada orang dalam meeting tu. Tak ada yang join dalam meeting tu. Jadi dia berhenti secara automatik 30 minit. Okey, jadi saya buat beberapa bahagian ya. Jadi satu bahagian tu mengandungi lebih kurang 30 minit ya. Okey, lepas ni saya cuba guna Google Meet pula. Kalau sama juga 30 minit berhenti, 30 minit berhenti. Jadi saya guna Webex lah. Tapi kalau Google Meet dia tanpa henti walaupun seorang-seorang rekod seorang-seorang, saya cuba guna Google Meet lah, tengok dulu ya. Okay, sekarang saya guna Webex dulu. Jadi ada faham lah ya, kalau 30 minit berhenti, 30 minit auto berhenti tu, faham-faham sendirilah ya. Okay, tapi nanti dekat Webex saya ni dia akan keluar notifikasi lah bahawa meeting ini akan dihentikan sebab dah lebih 30 minit. Jadi saya seorang je dalam tu. Sebab tu dia auto berhenti. Okay, jadi kita sambung ya. Okay, dekat sini tadi. Okay, retorik, kebolehan menyatakan sesuatu seberkesan mungkin, menekankan budi bahasa berkait dengan tutur kata, dan permainan bahasa menjadi ukuran seorang itu ada retorik ataupun tidak. Okay, jadi itulah pentingnya bahasa dalam percakapan kita. Ya. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan bahasa. Boleh menggunakan bahasa tetapi kesannya tu macam mana? Kena fikir. Okay, kalau kita nak kutuk orang ke sampai orang tu meninggalkan kesan yang mendalam, bagus retorik kita itu. Sebab kita kutuk sampai orang tu terasa. Kalau kita kutuk orang tu tak terasa, kita tak ada retorik lah. Okay, bila kita kutuk orang sampai orang tu terasa, itu kena betulkan semula lah retorik kita tak boleh lah gitu. Okay, jadi kena menggunakan bahasa dengan sebaik-baiknya lah. Okay, menurut Awal Sardian pula, kita masih lagi dalam konsep retorik ya. Retorik ini merangkumi keterampilan ataupun kepakaran seseorang menerangkan buah fikiran, gagasan, idea sama ada dalam bidang pengucapan ataupun penulisan. Okay, kita ada idea untuk disampaikan. Kita ada pendapat kita. Tapi cara kita menyampaikan tu macam mana? Okay, sama ada dalam kita nak menyatakan secara lisan ke, secara tulisan tu, kebolehan tu macam mana kita nak sampaikan. Okay, saya tahu anda semua ni ada idea, ada buah fikiran yang bernas, ada pendapat masing-masing. Sebab itulah saya buat forum. Nak tengok macam mana cara anda menyampaikan idea itu. Okay, nak tengok cara anda mempersembahkan bahasa itu dalam konteks lisan itu. Okay. Jadi retorik ya, ini bukan retorik. Okey, seterusnya walaupun isi ucapan adalah tepat, okey ni dalam lisan lah, dalam konteks lisan, isi dalam ucapan anda itu tepat, betul dah isinya. Okey, ada fakta yang betul, ada contoh, ada huraian, ada hujah yang baik, sokongan bukti, data-data dan sebagainya. Dah bagus dah. Okey, itu dalam konteks ucapan kita. Dah ada semua itu ya. Tetapi, ada tetapi ni, tetapi penggunaan gaya bahasa yang bersifat hambar menyebabkan idea yang disampaikan tidak dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar. Ini biasanya berlaku dalam forum. Bila saya dengar idea hujah-hujah anda dalam forum, anda menyatakan, okey bagus dah. Dari segi isinya, kalau 20 markah tu dah dapat dah 18 markah, 17 markah. Dah dapat dah. Okay, sebab isinya ada, huraiannya ada. Tapi markah dari gaya bahasa tu. Kalau anda sekadar membaca, ini saya kata kalau bila berforum kan, anda terlalu terikat dengan teks. Anda membaca saja teks. Bagus dah dalam ucapan tu. Dalam dalam isi anda itu dah bagus dah. Dah ada fakta semua dah bila saya dengar. Tapi gaya bahasa tak kena. Bersifat hambar, membaca je. Saya rasa seolah-olah macam mendengar buletin utama TV3. Buletin Astro Awani. Agenda Awani. Saya semacam seperti dengar berita. Tidak wujud unsur-unsur perbincangan. Berforum dekat situ. Ini yang menyebabkan markah rendah dekat situ lah. Dah isi dah bagus dah. Dah ada isi, dah dapat dah 16, 17 per 20. Tapi gaya bahasa tu tidak ada. Okay, gaya bahasa yang anda sampaikan tu tak kena dengan forum itu. Okay, tak kena dengan situasi. Forum-forum lah dalam situasi yang berforum.
Okey, jadi sila ambil perhatian ya. Saya tahu nak cari isi tu saya rasa tak susah sangat sebab boleh Google dan cari dalam internet, tidak statistik terkini, data-data semua boleh cari benda itu. Tapi nak tengok cara anda mempersembahkan dengan gaya bahasa yang baik. Itu yang lebih menarik perhatian saya lah. Okey. Jadi pastikan gaya bahasa yang kena lah dengan persembahan forum anda itu ya. Okey, retorik juga merupakan seni mendapatkan keyakinan seseorang melalui wacana bahasa. Bila sebut retorik ni dia bukannya memberi penekanan 100% kepada isi, kepada huraian, kepada hujah. Tidak, tetapi lebih kepada gaya bahasa, wacana bahasa yang anda gunakan, cara anda menggunakan bahasa itu. Nak menyatakan contohnya statistik kemasukan pelancong ke negara Malaysia menunjukkan penurunan. Ayat itu saya rasa tidak menarik perhatian saya. Contoh ya, nampak. Statistik kedatangan pelancong menunjukkan di Malaysia mencatatkan penurunan. Cuba ubah ayat itu, statistik yang akan saya tunjukkan ini dalam bentuk perbincangan ya, statistik yang akan saya paparkan kepada anda ini, saya rasa mungkin agak mengejutkan anda ataupun merisaukan kita memandangkan sekarang ini dalam era pandemik COVID-19, kemasukan pelancong asing amat terjejas. Dalam forum, dalam pengucapan, kita digalakkan untuk mengulang perkataan supaya kita nak menunjukkan bahawa pentingnya perkataan itu, pentingnya isi itu. Sebab tu anda menggunakan contohnya amat merisaukan. Sangat-sangat merisaukan industri pelancongan kita. Memandangkan penurunan yang secara drastik terhadap kemasukan pelancong asing yang dahulunya setahun mencecah sehingga contohnya berapa? Contohnya 10 juta. Katakan, saya tak tahu data ini. Tahun lepas Malaysia mencatatkan kemasukan 10 juta pelancong asing. Tetapi tahun ini menunjukkan penurunan yang sangat mengerikan terhadap industri pelancongan negara. Mengerikan, menggerunkan industri pelancongan negara. Itu maksudnya saya yakin dengan apa yang anda sampaikan bila anda menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Memandangkan anda cuma menyatakan saja statistik kemasukan pelancong asing ke negara semakin menurun disebabkan oleh pandemik COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah-langkah. Jadi itu bukan forum, itu membaca. Okey, jadi sila pastikannya anda perlu membuatkan saya yakin menggunakan bahasa anda itu. Yakin dengan isi anda walaupun saya tak tahu isi anda tu betul ke tidak, entah statistik yang 20 tahun lepas anda ambil, tetapi cara anda berbahasa itu anda meyakinkan saya, menarik perhatian saya. Okey. Jadi benda-benda itulah ya dalam retorik itu cara kita menggunakan bahasa itu. Okey, isi, hujah semua itu dalam retorik dah jatuh nombor 2 dah sebenarnya. Okey, nombor 1 tu lebih kepada gaya bahasa. Okey, Asma Haji Omar mengatakan bahawa retorik ialah kajian penggunaan bahasa secara berkesan. Okey, bahasa secara berkesan. Berdasarkan konteks yang sesuai, retorik diartikan keupayaan menggunakan bahasa secara berkesan, ciri-ciri yang berkait dengan bahasa, okey, pertuturan atau tulisan ya, ini salah, pertuturan atau tulisan menggunakan bahasa atau kata-kata yang indah untuk mempengaruhi. Okey, mempengaruhi. Retorik ni tidak lain tidak bukan nak mempengaruhi orang, nak memujuk orang, nak membuat orang percaya, nak membuat orang yakin. Itu retorik. Okey, kalau sekadar membaca berita itu orang tak yakin. Kadang kita dengar berita pun kita tak tahu betul ke tak berita ni, betul tak? Tapi kalau cara penyampaian yang bagus itu akan membuatkan orang lebih tertarik, lebih yakin. Okey, itu dia tentang definisi retorik. Okey, jadi secara keseluruhannya retorik ni ialah cara penggunaan bahasa yang indah, seni kita menggunakan bahasa yang indah untuk menarik perhatian orang. Okey. Okey, sekarang kita masuk yang seterusnya. Saya harap anda fahamlah ya dari segi pengertian retorik tadi. Okey, yang seterusnya kita pergi pada jenis-jenis retorik. Okey, jenis-jenis retorik ada 6 dekat sini. Pendedahan, retorik penceritaan, retorik penghujahan, retorik pemujukan, retorik khutbah dan juga
retorik pemberian ataupun penerangan. Okey, sekejap ya. Okey, ada 6 jenis retorik. Okey, 6 jenis. Jadi kita lihat satu-satu ya. Okey, satunya ialah retorik pendedahan. Dedah ya. Dedah pendedahan ini maksudnya buka. Kita membuka, kita menghurai, kita menyingkap, kita menunjukkan sesuatu perkara yang mungkin orang tidak tahu, bila kita dedah orang tahu. Itu pendedahan. Daripada orang tak tahu, orang jadi tahu. Ingat ya, itu pendedahan. Contohnya ialah penjelasan tentang takrif. Takrif tentang sesuatu istilah. Contohnya tentang retorik tadi. Anda tak tahu kan apa yang dimaksudkan dengan retorik. Jadi saya menggunakan retorik pendedahan lah ni untuk mendedahkan apa yang dimaksudkan dengan retorik. Jadi saya buka, saya hurai. Okey, hurainya maksudnya menghurai bukan sahaja dari segi menyatakan maksud. Retorik ialah seni menggunakan bahasa yang indah. Tidak cukup dengan itu. Okey, tapi saya mencirikan lagi retorik ni. Ada beberapa jenis retorik yang saya nyatakan tadi kan. Ada 6 retorik. Kemudian saya nyatakan lagi. Retorik pendedahan ni apa, retorik penceritaan apa, retorik pengujahan apa, pemujukan apa. Itu pendedahan. Maksudnya daripada anda tak tahu, anda jadi tahu. Okey, itu pendedahan. Itu konsep pendedahan ya. Okey, sesuatu yang didedah, yang dihurai, disingkap, ditunjukkan dengan jelas kepada pembaca, okey, atau pendengar supaya mereka tahu dan faham. Okey, supaya mereka tahu dan faham. Kalau sekiranya bila anda dedahkan tapi mereka tak tahu, mereka masih keliru, mereka masih faham, retorik anda tidak berkesan lah maksudnya. Okey, kena cari lagi cara yang sesuai untuk memberi kesan supaya orang faham, supaya orang tahu. Okey, konsep dalam retorik pendedahan ni daripada orang tak tahu, orang jadi tahu. Orang tak tahu dia putus cinta, tiba-tiba anda dedahkan sehingga semua orang tahu, satu universiti tahu. Okey, itu retorik pendedahan. Okey, tujuan retorik pendedahan ini, kita nak memindahkan idea yang kita ada kepada pendengar ataupun pembaca. Kita ada idea. Kita tahu tentang contohnya kita tahu tentang sesuatu perkara. Kita nak memindahkan idea kita, pendapat kita supaya orang lain faham pendapat kita itu. Okey, itu konsep dalam retorik pendedahan. Okey. Sama juga secara berkesan. Tengok retorik mesti ada berkesan. Kalau sekadar mengatakan pendedahan tapi tak ada kesan, tak boleh juga. Okey, kepada pembaca atau pendengar. Okey, juga pendedahan ini dia juga dikenali sebagai penjelasan, menjelaskan, mendedahkan. Okey. Sesuatu penjelasan ataupun pendedahan itu kena ada pemerincian lah. Macam saya dedahkan tentang retorik ini, tak cukup saya menyatakan takrif saja. Tetapi saya bagi tahu ciri-ciri retorik apa menurut Awan Zarian, apa yang dimaksudkan dengan retorik, menurut Lanham apa yang dimaksudkan dengan retorik, menurut Abdullah Hassan apa yang dimaksudkan dengan retorik. Jadi saya dedahkan konsep itu satu demi satu, jenisnya satu demi satu supaya pembaca atau pendengar jelas dan faham. Kalau saya dedahkan tapi anda masih keliru di akhir kuliah, anda masih keliru. Di retorik ni apa sebenarnya? Ni apa sebenarnya? Jadi retorik saya tak berkesan, tak menjadi. Cara saya menggunakan retorik itu tak menjadi. Jadi saya kena ubah supaya anda faham, supaya anda tahu akhirnya tentang retorik ini. Okey, itu maksud pendedahan ya. Okey, penulis memindahkan maklumat supaya pembaca rasa kesemua yang dicerap oleh panca indera. Maksudnya maklumat yang saya ada tentang retorik ini saya pindahkan kepada anda supaya anda faham, anda cerap melalui panca indera. Okey, anda dengar, okey retorik itu ini. Kemudian anda faham, kemudian anda lihat contoh-contoh yang akan saya tunjukkan. Okey, retorik pendedahan macam ni, retorik ni macam ni dan sebagainya. Okey, apa yang saya faham, anda kena faham macam apa yang maksud saya, anda faham apa yang saya faham. Okey, kalau anda tidak faham apa yang saya faham, itu silapnya daripada saya sebab saya tak menggunakan retorik yang betul. Okey, apa yang saya faham, itu yang anda kena faham. Okey. Okey, dalam retorik pendedahan ini berasaskan pemberitahuan, nak bagi tahu je tanpa menginginkan tindak balas pembaca. Jika tindak balas itu mungkin secara kebetulan. Okey, tindak balas di sini lebih kepada
seolah-olah seperti macam kritikan, hujah balas daripada orang. Okey, contohnya saya memberikan takrif tentang retorik ini, saya nak bagi tahu je. Saya tak nak menimbulkan isu-isu, saya tak mengharapkan ada perdebatan tentang takrif retorik ini. Contohnya saya tak mengharapkan pelajar kata, Doktor, puan saya tak faham, saya tak setuju ini maksud retorik. Saya tak boleh terima ini maksud retorik. Yang saya baca lain. Saya tidak mengharapkan hujah-hujah atau idea-idea yang bertentangan macam tu. Saya cuma nak bagi tahu retorik itu ni. Jenisnya ada ini. Contohnya ialah ini. Okay, nak bagi tahu je, bukannya nak menimbulkan suasana perdebatan, perhujahan dan sebagainya. Okay, itu konsep retorik pendedahan. Okay, kalau ada tindak balas pun itu secara kebetulan atau perkara sampingan sahaja. Okay, bukan berlanjutan sehingga menimbulkan isu, perdebatan dan sebagainya. Tidaklah. Okay, pendekatan pendedahan juga untuk menerangkan proses juga. Selain takrif, kita nak jelaskan tentang proses. Okay, nak jelaskan tentang proses fotosintesis. Bagaimana bermulanya proses fotosintesis itu. Kemudian kita pun ceritalah daripada ini. Itu juga retorik pendedahan. Kalau orang masih tak faham lagi, keliru lagi. Apa ni sebenarnya fotosintesis ni? Jadi maksudnya retorik yang kita gunakan tu tak betul. Kurang bukan tidak betul tapi kurang berkesan kepada orang. Kita guna betul dah, mungkin kurang berkesan kepada orang sebab orang tak faham. Jadi kita kena guna kena cari cara lain untuk lebih memberi kesan kepada orang tu faham apa itu fotosintesis, orang ni faham apa itu retorik dan sebagainya lah. Okey, dan pendekatan pendedahan ini banyak digunakan oleh ahli sains, ahli akademik, tak semestinya, biasanya ahli akademik lah. Dalam penyampaiannya sebab dia adalah objektif. Maksud objektif ni maksudnya terus, penyampaian secara terus, bukannya bersimpan siur. Kalau macam ahli sains, okey, dia nak membuktikan tentang teori ataupun nak membuktikan tentang tentang penemuannya. Tentang kajiannya. Jadi dia kena jelaskanlah satu-satu mendedahkan tentang hasil kajian dia. Daripada orang tak tahu apa hasil dia, orang jadi tahu. Okay, itu pendedahan. Jadi retorik pendedahan ni tidak menimbulkan ciri-ciri yang kontroversi. Bukannya macam saya kata tadi lah, bukan nak mengajak orang berdebat, bukan menimbulkan isu-isu sensitif, tidak. Cuma nak membentangkan apa hasil kajian kita, apa penemuan kita, apa teori kita, apa proses yang kita buat, apa takrif yang kita gunakan dan sebagainya lah. Okay, jadi itu pendedahan. Okey, perkara yang penting dalam prinsip-prinsip penting dalam retorik pendedahan ini adalah, okey, ada berapa? Ada 3. Okey, ini pendedahan. Okey, prinsip dalam retorik pendedahan. Biasa dalam soalan ujian adalah, okey, senaraikan 3 prinsip penting dalam retorik pendedahan. Senaraikan. Bila sebut senaraikan, kena senarai je lah. Okey, yang pertama, penulis pakar dalam bidang dia. Penulis ataupun pengucap itu pakar dalam bidang dia. Kalau anda dalam dalam bidang sains, contohnya dalam bidang sains kelautan, mengkaji tentang hidupan marin. Jadi anda kena bercakap, kena menulis tentang bidang anda itulah. Okay, kalau tidak pakar dalam bidang itu, orang boleh mempersoalkan. Dia kenapa dia dari bidang bahasa, kenapa nak bercakap dengan bidang marin. Jadi di situ menimbulkan ragu-ragu terhadap orang. Kalau kita dah pakar, menguasai bidang itu, kita menulis dalam bidang itu, kita bercakap dalam bidang itu juga. Okey, 2, pembaca tidak faham subjek dan perlu penjelasan. Konsep dia, prinsipnya, pembaca ataupun pendengar itu tidak memahami subjek dan perlu penjelasan. Macam saya tadi, anda nak menerangkan tentang proses proses mengawet ikan contohnya. Bagaimana? Saya tak tahu ni macam mana. Jadi anda terangkanlah. Maksudnya saya sebagai pendengar tidak faham dan saya memerlukan penjelasan. Okey, itu pendedahan. Okey, yang ketiga, subjek yang dikemukakan tidak kontroversi, diterima pakar lain, pembaca hanya percaya je.
Okey, subjek-subjek, topik ataupun isu yang dibincangkan itu bukannya menimbulkan perdebatan, isu-isu sensitif, tidak. Okey, dalam pendedahan ini kita cuma nak dedahkan apa yang kita tahu supaya orang dengar, orang percaya je. Kita tak nak orang berdebat dengan kita, tidak. Kita nak orang percaya je. Kalau anda kata uh, hidupan Marin diambang kepupusan, sebab apa? Anda senaraikan sampai 10 sebab, 5 sebab, 10 sebab. Jadi saya hanya percaya saja. Bukannya berniat, bukannya tujuannya nak menimbulkan perdebatan dan sebagainya, tidak. Okey, ini pendedahan ya. Okey, ini contoh retorik pendedahan dalam penulisan lah. Okey, dalam penulisan kita nampak, okey, bila kita baca ini, dia menggunakan bahasa yang biasa je sebenarnya. Tetapi apabila dalam pengucapan, intonasi dan gaya bahasa juga sangat penting untuk menarik perhatian. Contohnya, kalau kita tentang harimau belang ni, kita nak cerita kepada kanak-kanak tadika tentang harimau belang. Bagaimana cara kita menggunakan bahasa itu? Apakah itu harimau belang? Ini bacalah. Kalau dalam kelas, secara visual, saya suruh seorang-seorang pelajar bahasa, pelajar membaca teks ini sebab nak dengar gaya bahasa mereka macam mana. Ada macam-macam lah yang menggunakan, ada yang sekadar mendata, bercerita, membaca sahaja. Ada yang ada intonasi yang sangat baik. Jadi ini kalau kita baca ini, kalau kita dari segi penulisannya, ayat-ayat ini ayat biasa sahaja. Tapi kalau dari segi pengucapan itu, dari segi lisan, kalau kita baca dengan intonasi, gaya bahasa yang baik, boleh menarik perhatian orang. Nanti cuba praktis dekat depan cermin, baca teks ni. Sebab dalam kelas saya suruh baca ni seorang-seorang sebab nak dengar macam mana cara mereka mempersembahkan gaya bahasa itu. Okey. Okey, tadi pendedahan. Okey, pendedahan. Kemudian kita masuk jenis yang kedua iaitu penceritaan. Okey, tujuan retorik cerita. Ceritalah naratif. Okey, naratif. Okey. Cerita ini untuk menggambarkan sesuatu peristiwa, sesuatu cerita secara kronologinya lah. Okey, kronologi ke kronologi? Ada pelajar yang sebut kronologi, ada yang sebut kronologi. Sekejap ya, saya minum air sekejap. Okey, kronologi ya. Bukan kronologi. Sama juga psikologi, bukan psikologi. Morfologi. Apa lagi? Sosiologi, bukan sosiologi ya, sebab itu huruf G tapi bunyinya G. Memang huruf G. Fonemnya ialah fonem G tetapi bunyi dari segi fonetiknya ialah G. Kalau gigi, anda tak sebut gigi kan, kita sebut gigi. Kenapa psikologi kita sebut psikologi? Salah lah, sepatutnya psikologi. Okay. Ialah huruf G tapi bunyi G, bukan bunyi G, bukan bunyi J. Lagi kalau psikologi, ada sebut psikologi, G itu mesti ditukar kepada J. Baru betul psikologi. G. Okay, jadi itulah ya yang berkait dengan huruf-huruf G semua tu. Okay, kena tukarlah. Okay, psikologi, morfologi, sosiologi. Okay, kena betulkan sebutan ni dari sekarang ya. Okay. Okey, 4 prinsip penting dalam retorik penceritaan. Tadi pendedahan ada 3 prinsip. Penceritaan ada 4. Okey, yang pertama ialah bila bercerita, bila menggunakan retorik penceritaan mestilah lengkap. Okey, lengkap ada lengkap macam mana? Lengkap yang mempunyai permulaan, pertengahan dan penutup. Kalau kita tengok drama ke, baca novel ke, ada permulaannya macam mana, pertengahannya macam mana, penutupnya macam mana. Kena ada, 3 ni wajib kena ada. Itu retorik penceritaan. Okey, kalau tak ada penutup, cerita itu tergantung, tak pasal dibakarnya wayang gambar itu nanti kan. Panggung wayang tu. Okey, jadi prinsip cerita ingat ya, kena ada kesatuan. Kesatuan tu kena ada tiga-tiga ni lah. Permulaan, kena ada pertengahan, kena ada penutup. Okey, yang kedua,
kena ada pertautan. Okey, dipersembahkan secara sistematik dari sudut pandangan latar dan juga masa. Ini kena ikut ada kronologinya. Dan sudut latarnya, tempatnya di mana. Kena jelaskan itulah. Okey, dari segi masanya pukul berapa. Contohnya macam dalam perjalanan pergi ke pasaraya menemani ibu, contohnya anda terserempak dengan satu insiden kemalangan jalan raya. Jadi anda balik ke rumah, anda nak ceritakan tentang insiden itu kepada keluarga. Jadi macam mana cara anda bercerita? Macam-macam kan? Kalau dalam kelas ni pun saya tanya juga, macam mana cara anda bercerita? Macam-macam keluar jawapan. Okey, jadi kena ada permulaan lah. Tadi masa nak pergi, kalau apa ni, kalau menggunakan dialek apa semua tak kisahlah kan, sebab itu dalam bukan situasi rasmi kita nak cerita kepada keluarga kita. Okey. Jadi kena adalah benda-benda itu juga. Okey, ada menyatakan latar tempatnya, pukul berapa, masanya. Okey, biasanya cerita ni kalau kita baca dalam bibliografi ke ensiklopedia, bibliografi, buku biografi tu kan, riwayat tokoh-tokoh ke, dia ceritalah benda-benda tu kan. Okey, ada unsur-unsur pandangan latar masa dan sebagainya. Okey, seterusnya prinsip yang ketiga, dalam penceritaan itu mesti ada unsur penekanan ataupun empatik. Yang ini jalan cerita yang bahagian yang mendata, ada bahagian kemuncak, ada klimaks ataupun klimaks untuk menimbulkan minat ataupun memberi pengaruh kepada pembaca ataupun pendengar itulah. Okey, dalam cerita kan biasalah kena ada bahagian-bahagian klimaksnya. Kalau mendata je dari awal hingga habis indah percintaan, tidak ada unsur-unsur yang menimbulkan orang nak tahu je, tak seronok juga kan. Jadi kena ada semua itulah. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat memperlihatkan pemilihan kata yang baik dan harmoni. Okey, apa maksud baik dan harmoni ni? Baik dan harmoni ni maksudnya pemilihan kata yang semua orang faham. Okey, yang semua orang faham. Sebab bila kita tengok cerita ni, contohnya berita. Berita juga menggunakan retorik, ada menggunakan retorik penceritaan juga. Okey, bila kita bercerita ini, kita tak boleh menggunakan istilah-istilah ataupun perkataan-perkataan yang teknikal. Istilah-istilah yang tinggi. Okey, jadi kena menggunakan istilah yang semua orang faham, perkataan umum lah. Tak bolehlah nak guna istilah dalam bidang kita kan. Okey, bila bercerita ni kena gunakan, pastikan perkataan yang senang untuk orang faham. Okey. Seterusnya, okey, penceritaan mempunyai unsur peristiwa yang didedahkan secara kronologi. Okey, biasanya digunakan oleh ahli sejarah dan juga penulis novel lah. Okey. Kaedah penulisan seperti ini jika diguna boleh menjadi sebuah karangan ataupun pengucapan yang sangat menarik lah. Okey. Pendekatan ini boleh digunakan bersama pendekatan lain. Okey, di samping cerita kita boleh gunakan teknik pendedahan tadi juga. Okey. Dan pendekatan penceritaan, penulis bukan saja menceritakan satu berkait dengan tajuk tapi memastikan yang ditulis itu membawa kesan kepada pendengar ataupun pembaca. Okey, nanti dalam forum, okey, macam hari tu masa bincang itu, saya rasa ada satu kumpulan tu yang nak, saya lupa kumpulan K1 atau K2 yang dia nak jemput mangsa scammer ke mangsa penipu tu untuk menceritakan bagaimana dia tertipu. Jadi bolehlah gunakan kaedah ini. Okey, mula-mula tu saya terkesima dengan tawaran yang diberikan, di mana saya mendapat pulangan berbilion-bilion, berjuta-juta apabila saya melabur dalam skim mereka, contohnya gitulah. Kita cara teknik kita bercerita itu. Teknik kita bercerita itu. Sebab itu dia kata teknik ni, kaedah ini menjadi satu penulisan ataupun ucapan yang sangat menarik kalau kena dengan cara kita mempersembahkan itu. Jadi kalau nak guna teknik penceritaan ni, cerita betul-betul sampai orang faham. Sampai orang dapat berada dalam situasi yang dia tengah cerita itu. Dia cerita insiden kemalangan. Nak menceritakan kengerian.
insiden itu sehingga kita dapat rasa kengerian itu. Okey, seolah-olah kita berada dalam situasi itu. Okey, 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 jadi meeting ini akan diberhenti secara automatik ya. Jadi dalam masa seminit lebih ini, selepas ini kita sambung ya retorik penceritaan dengan contoh satu ini. Okey. Okey, jadi saya end meeting dulu ya, nanti saya sambung balik untuk bahagian yang ketiga.